kepada baginda alaihi salatu wassalam, menandakan dan menzahirkan sayangnya kita tidak pernah lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah akan sayang kepada orang yang selalu berselawat kepada dia. Malah Nabi kata, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku akan mendapat memberi syafaat kepada dia pada hari kiamat kelak. Jadi tuan-tuan puan-puan, malam ni kita akan tetap dengan tradisi pengajian kita di masjid ni. Kita baca Asma'ullahul Husna dulu, kemudian kita bacalah selawat kepada Nabi sebanyak mana yang mungkin kita baca, dan kemudian kita akan ikuti pula dengan bacaan Quran dan tafsiran sedikit tentang ayat-ayat Quran. Kerana kita tidak mau kita baca Quran tapi kita tak berapa faham maknanya. Kita akan cuba menghayati makna kandungan Quran itu dengan kita mempelajari makna dan maksud dia yang dapat kita faham melalui tafsiran-tafsiran dan terjemahan-terjemahan yang diterjemahkan oleh para ulama kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, marilah sama-sama kita baca Asma'ullah Husna dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jalla jalaluh al-malikul quddusus salamul mu'min. Jalla jalaluh al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Jalla jalaluh al-khaliqul bari'ul musawwir. Jalla jalaluh al-ghaffarul qahharul wahhabur razzaq. Jalla jalaluh al-fattahul alimul qabid. Jalla jalaluh al-basitul khafidur rafi'. Jalla jalaluh al-mu'izzul mudhillus sami'ul basir. Jalla jalaluh al-hakamul adlul latiful khabir. Jalla jalaluh al-halimul azimul al-halimul azimul ghafurus syakur. Jalla jalaluh al-aliyul kabirul hafizul muqit. Jalla jalaluh al-hasibul jalilul karimur raqib. Jalla jalaluh al-mujibul wasi'ul hakimul wadud. Jalla jalaluh al-majidul ba'ithush syahid.
جل جلاله الحق الوكيل القوي المتين جل جلاله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد جل جلاله المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد الأحد جل جلاله الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر جل جلاله الظاهر الباطن الوالي المتعالي جل جلاله البر التواب المنتقم جل جلاله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط الجامع الغني المغني جل جلاله المانع الضار النافع النور جل جلاله الهادي البديع الباقي جل جلاله الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dah baca Asma'ullah, fadilatnya sangat besar. Baca Asma'ullah ini, nama Allah 99. Baik, sekarang kita pergi pula, kita membaca salawat pada Nabi 311 mula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sa'dil khalaiq sa'dil khalaiq sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina as-sami' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina as-salam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam.
اللهم صل وسلم على سيدنا سعد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد النبيين سيد النبيين صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد ولد آدم سيد ولد آدم سيد ولد آدم صلى الله على آدم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الكونين سيد الكونين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيف الله المسلول سيف الله المسلول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السابط صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السخي
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السديد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سرخليطس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السريع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السمي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السند صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيف الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السنايا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا الشارع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الشاكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الشافع
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina syafi' sayyidina syafi' sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina syakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina syamsi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina syakkari sayyidina syakkari sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya tuan-tuan, daripada 311 sampai 340 kita baca 30 salawat yang kita baca. Setiap salawat yang kita baca dalam tu ada 5 salawat 2 kali, salam 2 kali, minta berkat sekali. Kalikan 5 kali 30, 5 kali 30 berapa tuan-tuan? Ha? 150. Ini salawat yang kitab ini punya sirah dan bentuk dia. Setiap kali kita salawat, dalam tu ada 5 dalam satu. Salli salawat, wa sallim salam, sallallahu salawat pula, wa baraka minta berkat, wa sallama dan salam. 5 dalam satu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita baca 30. Saya baca banyak sikit lah 30 sebab kita bukan main selalu. Sebulan sekali kita nak baca kitab ni dan secara berjamaah kita bacalah 30. Bukan lama pun masa tuan-tuan, lebih kurang 20 minit ataupun 18 minit sahaja masa kita beri kepada Nabi untuk bersalawat kepada baginda dengan kitab buku salawat kita. Alhamdulillah. Saya harap tuan-tuan kalau dapat adalah kitab ini. Saya pergi ke Kuala Lumpur minggu lepas pun saya beli kitab salawat ni. Tak apa banyak lah. Baik, sekarang kita nak baca Quran pula. Alhamdulillah. Itu kita berhenti ayat berapa tuan-tuan? Surah Ali Imran. Bulan lepas kita main tak? Tak main. 2 bulan dah tak main. Hilang dah terana. Hari ini mula ayat 52. Alhamdulillah. Kita masih dalam ayat menceritakan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam, iaitu Rasul yang diutuskan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Satu benda yang ajaib, Nabi Allah Isa dilahirkan oleh Allah tanpa ada ayah. Mak dia mengandung dengan firman Allah, kun fayakun. Kemudian dia dilahirkan sampai dia diutus menjadi Rasul, sampai usia dia 33 tahun. Ini di antara Rasul yang muda. Kebanyakan Rasul diutuskan ketika usia 40 tahun. Tapi ada Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah sebelum sempat sampai 40 tahun. Antaranya Nabi Allah Isa. Apabila usia dia sampai 33 tahun, Allah angkat dia naik ke langit. 33 tahun naik ke langit, duduk di langit sana mengikut tafsir, kitab-kitab tafsir, duduk di langit selama 7 tahun. Maka Allah wafatkan dia di langit. 33 tahun duduk di bumi, 7 tahun naik duduk di langit, artinya 40 tahun Allah wafatkan dia di langit. Dan sebelum kiamat Allah akan bangkitkan dia dan diutus semula ke bumi, mengajak manusia semua bersedia dan beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Nabi Isa, antara Rasul yang ajaib. Dahlah dilahirkan, dikandung oleh ibu dia dengan kalimah kun fayakun, kemudian diangkat pula dia naik ke langit. Ini cerita dia, ayat 52 ni. Mari kita baca, kita nak tahu sikit tentang makna dan pengajaran dalam kitab ini, dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufr, tuan-tuan kena baca bagi betul nak. Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
bima anzalta wattaba'na ar-rasul Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Wa makaru wa makarallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Idh qala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk ilayya wa mutahhiruk wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. صدق الله العظيم. Ya tuan-tuan, kita baca dari ayat 52 sampai ayat 58. 6 ayat kita baca lah. Kita tengoklah. Al-Quran tu tuan-tuan, nombor satu sekali kita sebagai orang Islam ni kena baca dia bagi betul. Sebab itu kita talaqi dulu, kita baca dulu bagi betul. Kemudian kita cuba memahami kandungan dia. Sebab itu saya amat sukalah kalau tuan-tuan yang hadir ni mempunyai tafsir ni, kitab tafsir ni untuk kita nak baca. Saya nak ajak baca tu tebal, nipis, dengung, ikhfa, iqlab, lagu mana. Kita baca berguru tu dia panggil talaqi. Nabi bertalaqi daripada Jibril. Sebab Jibril itu adalah guru Nabi. Allamahu syadidul quwa. Nabi diajar Al-Quran kepadanya oleh malaikat yang syadidul quwa, yang kuat, iaitu Jibril. Para sahabat bertalaqi Quran kepada Nabi, dan para tabi'in bertalaqi Quran daripada para sahabat. Sahabat-sahabat yang hebat Quran seperti Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi kita pun kena lagu tu tuan-tuan. Kena talaqi. Tua-tua pun tak apa, kita baca sikit-sikit, tapi kita talaqi. Saya pun tak baca bagi panjang, saya ambil sikit-sikit. Macam ni, ayat 52. فلما أحس عيسى منهم الكفر. Saya waktu yang tu. قال من أنصاري إلى الله. Saya tahu sebab nak bagi kita ni dapat ikut dengan betul. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa syahada bi muslimun. Kita talaqi dulu tu. Saya di tempat saya mengajak talaqi Quran ni seminggu 2 kali.
Sikit-sikit dia ajak. Besok sebelah petang, lepas jam 3:30 petang, saya ajak talaqi Quran, baca selawat, talaqi Quran, baca sedikit hadis. Hari Ahad begitu juga, kita talaqi Quran. Jadi orang yang pergi mengikuti pengajaran, dia boleh seminggu 2 kali. Hari Ahad saya baca daripada awal surah Al-Fatihah, kemudian Baqarah, juzuk kedua, juzuk ketiga, juzuk keempat, juzuk kelima, juzuk keenam. Itu hari Ahad. Daripada awal pergi ke belakang. Hari Jumaat saya ambil ke belakang, naik ke depan, Gustan. Juzuk 30, juzuk 29, juzuk 28, juzuk 27. Lah ni tuan-tuan, dia nak belagar dah. Nak khatam dah sekali 30 juz. Had kot depan dah sampai dah juz 16. Hak Gustan kot belakang dah sampai dah juz 17. Ada sejuh lagi, bertembunglah, khatamlah sekali Quran. Talaqi bukan banyak, sikit-sikitnya. Sekali baca sikit saja, tapi dah lama dah. Itu malam Isnin pula saya baca daripada awal talaqi, dan saya tafsir macam masjid ni lah, masjid Sungai Ulang ni. Kami sudah sampai juzuk yang kelima dah daripada awal. Sekarang duduk di dalam suratul Nisa. Dulu saya khatam dah sekali, ajak talaqi, kemudian baca tafsir. Ni tafsir ni lah, Pimpinan Rahman ni khatam dah sekali 30 juz. Dia mengambil masa 21 tahun 3 bulan sekali khatam. Lah mula balik juzuk pertama lah sampai juzuk yang kelima. Tak tahulah nak dan ke tak dan. Hak khatam dulu pun banyak je yang meninggal dunia, tapi mereka sempatlah. Baik, itu Quran. Sebab tu kita nak baca, kalau boleh kena tengok Quran. Macam kitab kita ni, kita memang dah kita ada Quran di sebelah, tafsiran di sebelah kiri. Baik, tengok ayat 52. Falamma, saya nak baca dulu ayat. Apabila Nabi Isa alaihi salam, dia diutuskan oleh Allah dalam usia yang muda. Dia mengajak umatnya beriman kepada Allah, meninggal penyembahan berhala al-asnam. Ada yang beriman, ada yang tak mau beriman. Samalah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mengajak kaum dia, orang-orang Quraisy, supaya beriman kepada Allah. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Itu memang lumrah. Nabi Nuh dulu pun lagu tu, Nabi Ibrahim pun lagu tu. Nabi Nuh anak dia sendiri tak mau beriman. Nabi Ibrahim ayah dia sendiri tak mau beriman. Nabi Muhammad pak penakan sendiri tak mau beriman. Memang lumrah lagu tu lah. Tapi tugas mereka menyampaikan risalah Allah, menyampaikan pesanan Allah dan ajaran Islam. Tuan-tuan kena ingat
Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua mereka ini bawa agama Islam. Sebab itu Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam saja sebagai agama kamu. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Zaman Nabi Ibrahim dulu pun dia berwasiat ketika dia nak mati kepada anak-anak dia. Dan dia berwasiat kepada Nabi Allah Ya'qub. Ya bani, ya wahai anak-anakku sekalian, inna Allah astafa lakumuddin. Allah telah pun anugerahkan, pilih untuk kamu satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali kamu mati di atas agama Islam, jadi orang Islam. Jadi sejak daripada dulu yang dibawa oleh Rasul-Rasul itu tidak ada agama lain adalah Islam. Apabila Nabi Allah Musa Isa alaihissalam, kita nak baca ni, dia mengajak manusia kepada menyembah Allah, mentauhidkan Allah, meninggal penyembahan-penyembahan selain daripada Allah. Ada yang ikut dia, ada yang tak mau ikut dia. Apabila dia merasa bahawa dari kalangan umat dia ini ada yang tak mau ikut dia, ada yang kufur kepada ajaran Allah, maka Nabi Allah Isa alaihi salam bertanya, antara kamu semua ni, siapa yang nak ikut aku? Siapa yang nak bantu aku? Siapa yang nak jadi pengikut-pengikut aku? Maka satu golongan umat yang bernama Hawariyun dari kalangan umat Nabi Allah Isa yang bernama Hawariyun. Hawari, al-hawar ini maknanya bukan hawar, hawar bukan hawar. Al-hawar makna al-bayadul khalis, putih melepak. Orang yang putih melepak disebut Hawariyun. Pasal apa orang-orang ni disebut Hawariyun? Pasal hati mereka itu putih, hati mereka bersih, beriman kepada Allah, meninggalkan syirik kepada Allah. Sebab itulah mereka diberi nama Hawariyun, orang-orang yang putih bersih hati mereka. Depa ni lah, apabila Nabi Allah Isa tanya, siapa yang nak menjadi pengikut aku, nak bantu aku dalam usaha aku nak mengembangkan agama Allah ni, depa ni lah yang jawab, nahnu ansarullah, kami adalah berjanji untuk membantu agama Allah. Wahai Isa, amanna billah, kami beriman dengan Allah, washhad, dan saksilah wahai Isa,
bi anna muslimun, saksilah bahawasanya kami ini adalah semuanya orang-orang Islam. Tuan-tuan, apabila Nabi Isa ni dia ajak orang kepada agama Allah, mentauhidkan Allah, dia berasa ada orang yang tak mau ikut dia. Falamma tak kala mana ahassa Nabi Isa dia berasa, dia rasa dah minhum, dari kalangan umat dia itu, al-kufra, akan kafir. Mereka pilih kafir, nak jadi orang kafir, tak mau kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Apabila dia rasa begitu bahawa ada dari kalangan umat dia ni yang memilih kufur, tak mau memilih iman, qala, Nabi Allah Isa berkata, man ansari ilallah, siapa di antara kamu ni semua yang nak tolong aku untuk mengembangkan agama Allah, menyampaikan ajaran Allah ni? Maka yang jawab kepada Nabi Isa, orang-orang tadilah Hawariyun, orang-orang yang bersih hati mereka, yang bersih amalan mereka. Mereka jawab apa? Nahnu ansarullah, kami akan jadi orang yang menolong agama Allah. Amanna billah, kami dah beriman dengan Allah. Washhad bi anna muslimun, engkau nak saksilah wahai Isa bahawa kami ini semuanya orang Islam. Suatu kenyataan secara terus terang oleh Hawariyun ni. Di dalam kitab tafsir menyebut ramai mana mereka ini yang memberi kesanggupan kepada Nabi Allah Isa untuk menjadi penolong-penolong dia dalam mengembangkan agama Allah. Mengikut kitab tafsir, seramai 12 orang saja Hawariyun ni, 12 orang. Tapi mereka ini menjadi sahabat kepada Nabi Allah Isa, dan mereka menjadi orang-orang yang membantu Nabi Allah Isa. Hidup mati mereka adalah dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa kepada dunia pada ketika itu. Jadi tuan-tuan, tu cerita dia hebatnya Hawariyun ini. Kata kitab tafsir pula, dia kata wa qila kanu qassarin yuhawwiruna thiyab ay yubayyidunaha. Kata setengah ahli tafsir, disebutkan mereka itu Hawariyun karena mereka juga adalah tukang-tukang jahit yang membersihkan baju-baju jadi putih. Sebab itu dinamakan mereka ni putih. Tapi ramai ketahuilah, putih itu diberi gelaran sebab hati mereka bersih daripada syirik, hati mereka bersih daripada kufur. Sebab itu dia katakan mereka ini Hawariyun, bersih, putih melepak. Itu saya cuba bagi pendekatan makna ayat Quran tu dalam bahasa kita. Mari kita tengok apa terjemahan. Maka tak kala Nabi Isa merasa serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka. Mereka itu siapa dia? Kaum Yahudi. Berkatalah ia, Nabi Isa berkata, siapakah penolong-penolongku
dalam perjalananku kepada Allah dengan menegakkan agamanya. Siapa yang nak tolong aku ni? Orang-orang Hawariyun, penyokong-penyokong Nabi Isa berkata, kamilah penolong-penolong, yakni utusan Allah. Kami telah beriman kepada Allah, dan saksikanlah wahai Isa, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Itu perakuan yang dibuat oleh Hawariyun. Tuan-tuan, malam ni ambil buat ingatan bahawa orang yang menolong Nabi Isa namanya Hawariyun, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 52 dalam surah Ali Imran. Kalau orang habaq Hawariyun, kita tahulah inilah orang yang menyokong dan menolong Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan-tuan, tapi orang yang tolong parti politik tak boleh buh nama Hawariyun walaupun dekat pilihan raya. Tuan-tuan sengak pasal apa? Hawariyun ni dia bagi gelaran kepada orang pengikut Nabi Isa saja. Penyokong politik kat pilihan raya ni tak tahulah buh api nama apa pun. Tu diabadikan kata-kata mereka, diabadikan Allah perakuan mereka dalam ayat 52 Quran kita ini, dibaca sampai hari kiamat. Apa dia kata? Nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Allah, kata-kata mereka itu diabadikan Allah dalam Quran kita. Nak habaq, tu dia perakuan yang cukup ikhlas daripada mereka ini. Tidak cukup dengan perakuan itu saja, malah mereka menadah tangan kepada Allah, berdoa pula, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna bima anzalta, kami beriman dengan kitab Injil yang telah Engkau turunkan kepada kami. Wattaba'na ar-rasul, dan kami ikut rasul yang Engkau utuskan, iaitu Isa. Faktubna ma'asyahidin, oleh itu ya Allah, Engkau tulislah kami, mana sinarailah nama kami ini, ma'asyahidin, bersama dengan orang-orang yang mengakui keimanan dan kebesaran Rasulmu. Syahidin ni orang yang menyaksikan kebenaran agama dan kebenaran Rasulmu. Itu dia minta Allah sinaraikan nama mereka bersama dengan asyahidin, orang yang mengaku keesaan Allah dan orang yang mengaku kebenaran Rasulullah, iaitu Nabi Isa. Itu syahidin. Dia minta, dan mereka beriman dan mereka berdoa kepada Allah, Rabbana amanna bima anzalta, wahai Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, itu kitab Injil. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikut Rasulmu, iaitu Isa. Kalau begitu, kalau kami dah beriman dengan kitab yang Engkau turunkan dan kami telah mengikut Rasul yang Engkau utuskan, kalau begitulah kami, keadaan kami, faktubna, kami minta supaya oleh itu soratkanlah kami, makna tulislah, sinarailah nama kami ini beserta orang-orang yang menjadi saksi, yakni yang mengakui keesaanmu dan kebenaran Rasulmu. Sinaraikan nama kami bersama mereka, supaya di akhirat kelak
nama kami disenaraikan bersama dengan orang-orang ini. Hebat tuan-tuan, Hawariyun ni. Allah. Kemudian Allah cerita pula ayat 54 bahawa orang-orang yang tak mau beriman kepada Nabi Allah Isa, orang-orang Yahudi yang kufur, mereka tetap merancang dengan begitu hebat untuk nak tipu. Mereka rancang dengan begitu hebat rancangan untuk nak bunuh Nabi Allah Isa. Itu dia. Nabi Allah Isa baru mendapat orang yang nak bantu dia. Tapi orang-orang yang kufur tadi, mereka merancang cara sulit-sulit untuk nak bunuh Nabi Isa. Itu Allah sebut wa makaru. Mereka, siapa ada orang-orang Yahudi, makaru, merancang tipu daya untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Makaru. Mana wa makaru, mereka rancang. Dia duk pakat, mereka rancang cara sulit-sulit untuk nak bunuh Isa. Tapi Allah sebut wa makarallah. Allah balas rancangan mereka tu. Allah bertindak ke atas mereka. Allah bertindak ke atas rancangan mereka untuk nak bunuh Isa tu. Allah bertindak ke atas. Allah tak biar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu adalah sebijak-bijak orang yang membalas tindakan tipu daya itu. Makirin tu orang-orang yang tipu daya. Allah cerita, mereka tak berjaya. Walaupun mereka pakat buat nak tipu daya, nak bunuh Nabi Isa, tapi pakatan mereka itu, tipu daya mereka itu tak berjaya. Sebab Allah telah pun membalas mereka. Dan Allah itu adalah sebaik-baik orang yang membalas rancangan buruk mereka itu. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancangkan tipu daya hendak membunuh Nabi Isa. Dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Di bawah tu ada sedikit, dalam kitab ni dia buat nota di bawah. Dan Allah pula membalas tipu daya mereka. Di bawah ada 115 tu. Allah Azza wa Jal telah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam daripada angkara kaum Yahudi yang hendak membunuhnya, dan mengangkat Nabi Isa hidup-hidup ke langit. Allah, yang akan turun pada akhir zaman kelak untuk membunuh Dajjal dan menegakkan agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi yang sahih Bukhari dan Muslim. Akhir zaman dia akan turun pula untuk bunuh Dajjal. Karena akhir zaman Dajjal akan datang untuk menyesatkan manusia. Yang bunuh Dajjal itu Nabi Isa. Dia turun daripada langit.
apabila Allah menyelamatkan Isa dari tipu daya rancangan sulit yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk nak membunuh Isa, Allah cerita, idz qala Allah, ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah berkata, ya Isa, Allah firman kepada Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku ambil kamu dengan sempurna. Ini Allah sebut, dia jaga, dia ambil Isa dengan sempurna. Wa rafi'uka ilayya, dan aku angkat kamu naik ke aku, naik ke langit. Wa mutahhiruka, dan aku akan bersihkan kamu minal ladzina kafaru, daripada mereka-mereka yang kafir. Mana aku akan bersihkan kamu, mana aku akan selamatkan kamu daripada mereka-mereka yang kafir. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka, dan aku akan jadikan mereka-mereka yang mengikut kamu, puak-puak Hawariyun tadi ni, fauqal ladzina kafaru, mengatasi orang-orang yang kafir itu. Pengikut Nabi Allah Isa dapat mengalahkan orang-orang kafir itu. Bila? Ila yaumil qiyamah, dari dunia sampai hari kiamat. Summa, kemudian ilayya, kepada akulah, marji'ukum, tempat kembali kamu semua. Yang ikut kamu pun balik ke aku, yang menentang kamu pun balik ke aku, kata Allah. Bila? Hari kiamat lah. Fa'ahkumu bainakum, dan pada ketika itu akulah akan hukum antara kamu. Fima kuntum fihi takhtalifun, pada masalah yang kamu perselisih, menjadi perselisihan kamu, aku akan hukum di akhirat kelak. Ini Allah beri jaminan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiku dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir dan akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman kepadamu itu sampai hari kiamat. Kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu, lalu aku menghukum, memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan antara pengikut kamu dengan yang penentang kamu. Ada sedikit rojokan saya daripada kitab tafsir dalam bahasa Arab. Saya akan baca sedikit ni, ayat ni. Ruya anna Allah Ta'ala arsala ilaihi sahabatan farafa'athu. Diriwayatkan dalam hadis bahawa Allah hantar mai awan. Mai awan, dia selimut Nabi Allah Isa, kemudian awan itulah angkat Nabi Allah Isa naik. Allah boleh buat begitu. Mai awan, mai selimut Nabi Allah Isa, angkat dia naik. Fata'allaqat bihi ummuh, mak dia pegang kaki dia. Wabakat, dan mak dia teriak sebab Nabi Isa ni dah
Awan awak naik. Mak dia pegang tangan, mak dia sayang kat dia. Mak dia nama apa? Itu abang dah. Sayyidatina Maryam. Ni perempuan yang terbaik sekali dalam dunia ni, ada 4 orang. Maryam, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Asia, isteri Nabi Fir'aun. Ni semua 4 orang ni perempuan-perempuan yang baik sekali di akhirat kelak. Dah awan mai awak naik anak dia, dia pegang tangan, wabakat, dia teriak. Masa tu Nabi Isa umur dia baru 33 tahun. Faqala laha, Nabi Isa yang naik tu kata kat mak dia, mak, innal qiyamata tajma'una, mak, sabar mak, kita akan bertemu pada hari kiamat nanti. Saya naik dulu. Wa kana dhalika lailatul qadri bi Baitul Maqdis. Katanya berlaku peristiwa awan wak naik Nabi Allah Isa naik ke langit itu berlaku pada malam Lailatul Qadar di Baitul Maqdis. Walahu 33 sanatan, dan ketika itu Nabi Allah Isa umur dia 33 tahun. Lepas dia naik ke langit, wa ashat ummuhu ba'dahu 6 sinin. Lepas dia naik ke langit, mak dia kehilanganlah anak-anak dia Nabi Allah Isa yang dia lahir apa semua, dia cukup sayang. Isa sudah naik ke langit, mak dia tak boleh naik. Akhirnya disebut mak dia hidup lepas Nabi Isa naik ke langit itu 6 tahun. Kemudian mak dia pun kembali ke rahmatillah. Warawa Syaikhani hadis al-Bukhari, diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, anna Isa yanqu 7 sinin. Nabi Isa naik ke langit, duduk di sana 7 tahun. Wa fi hadis Abi Dawud at-Tayalisi 40 sanatan. Dan mengikut hadis Abu Dawud at-Tayalisi katanya 40 tahun. Ulama ambil 2 pendapat ni. Ada pendapat kata dia naik ke langit 7 tahun, wa yatawaffa wa yusalla alaih, kemudian dia dimatikan dan disemayangkan oleh para malaikat kepada jasad dia, disemadikan di langit. Katanya 7 tahun lepas naik. Ada riwayat Abu Daud Tayalisi kata 40 tahun. Ulama ambil 2 pandangan ni. Hak mana betul? 7 tahun ke 40 tahun? Ni tugas para ulama ni. Ulama kata ya, apa dia? 7 tahun ni atas, campur hak dia duduk di bumi 33 tahun, jadi 40 lah. Kan dia duduk di bumi 33 tahun, naik ke langit 7 tahun, 33 buat 7, 40 tahun. Jadi Nabi Allah Isa umur dia 40 tahun saja. Ini. Begitu juga kalau kita baca surah Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Kan ashabul kahfi ada 7 orang budak-budak muda yang lari masuk dalam gua. Tidur dalam gua tu 7 orang anak muda ni lari. Mereka ni umat Nabi Allah Isa adalah lari masuk dalam gua pasal raja mereka masa tu nama Dicyanus. Dicyanus ni raja yang zalim.
Sedangkan dia umat Nabi Allah Isa alaihissalam, dia kata, siapa yang tak mau sembah berhala, aku akan tangkap dan aku akan bunuh. Budak-budak ni beriman. Mereka ni anak-anak muda, lari masuk dalam gua nak selamatkan iman mereka, sebab Raja Decianus nak bunuh. Duduk dalam gua, nama macam-macam, Tamlikha lah, Makslamina lah, apa macam-macam nama mereka tu, 7. Lepas tu disebut dalam ayat lagi, apabila ditanya, ada menyebut mereka duduk di dalam gua, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Ada qaul kata 300 tahun duk tidur lena dalam gua 300 tahun. Ada kata 309 tahun. Wazdadu tis'a. Tuan-tuan bayangkan, lena 300 tahun. Allah bagi dia lena. Malaikat madu alih tak jaga-jaga 300 tahun. Anjing dia nama Ketmir duduk depan pintu gua, duduk jaga kok orang main 300 tahun. Lepas tu dia bertanya, dia pun makan apa? Itu pulang Allah boleh buat. Ada kata 300 tahun, ada kata 309 tahun. Ulama kata dua-dua betul. Orang tanya betul kat mana? Hak kata 300 tahun ke betul? Hak kata 309 tahun ke betul? Ini ulama-ulama, tugas para ulama. Dia kata dua-dua betul. Tafsir kata 300 tahun kalau kira mengikut tahun Masihi, 309 tahun kalau kira mengikut tahun Hijri. Tahun Masihi, tahun Masihi ni tahunlah Januari, Februari, Mac, April lah. Tu tahun Masihi. Tahun masa Masihi ni Nabi Isa alaihissalam, tahun Masihi ni dia kira peredaran matahari. Dia ambil tahun itu ikut peredaran matahari. Kadang-kadang ada sebulan sampai 31 hari. Tahun Hijrah, hak kita punya ni, hak Muharram Safar ni, dia kira mengikut perjalanan bulan. Sebab itu kita kata bulan. Tapi depa tahun Masihi kira perjalanan matahari. Kita kata bulan Rejab, betul lah. Kita kira bulan Rejab lah. Patut depa kata matahari Januari, matahari Februari, matahari April. Tapi dia kata bulan juga. Sebab itu tahun kalau kira mengikut perjalanan matahari, Ashabul Kahfi duduk dalam gua mereka selama 300 tahun. Mengikut tahun Masihi kira perjalanan matahari. Tapi kalau kira tahun Hijrah yang mengikut peredaran bulan, maka mereka duduk di dalam gua mereka selama 309 tahun. Dua-dua betul. Ini dalam tafsir-tafsir menyebut. Sebab apa? Sebab kita ni, kalau kira umur kita, tanya, hang umur apa? Dia kata umur 50 tahun lah.
Saya beranak tahun sekian-sekian 1900 sekian-sekian 50 tahun dah. Kira tahun Masihi. Tapi kalau kita kira tarikh kita lahir sampai lah ikut tahun hijrah, mungkin umur kita 53 tahun dah, bukan 50 tahun. Sebab tahun hijrah tu dia lebih sikit. Sebab tu tahun hijrah ni, bulan hijrah ni tak ada sampai 31. Paling banyak 30. 29 kadang-kadang ada, 30. 31 tak ada. Tapi tahun Masihi sampai bulan Januari, bulan Ogos 31. Ada bulan 28, ada lah satu bulan dia. Lain tu 30, 31, 30, 31. Sebab itu kata para mufassirin, Ashabul Kahfi duduk dalam gua selama 300 tahun pun betul. Itu kalau kira dengan tahun Masihi, peredaran matahari. Kalau kata 309 tahun pun betul, itu dengan kiraan tahun hijrah. Rupanya 300 tahun tu sampai 9 tahun lebih. Kalau kira dengan Masihi punya bulan, dia lebih sampai 9 tahun daripada 300. Tak apalah, itu saya nak sebutlah. Ni hak kata ni, setengah kata dia duduk di langit 7 tahun patut mati, ada kata 40 tahun hadir. Kata ulama dua-dua betul. Pasal apa? Kita ambil duduk di bumi 33 tahun, naik di atas 7 tahun, campur semua jadi 40 tahun. Nabi Allah Isa 40 tahun dah meninggal dunia dah, mati dah. Tapi Nabi Muhammad 40 tahun baru jadi Rasul. Ni disebut dalam tafsir lah ni. Ingatlah ketika Allah firman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiku dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir dan akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman kepadamu sampai hari kiamat. Kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu, lalu aku menghukum, memberi keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan itu. Fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, tak mau beriman kepada kamu, tak mau beriman kepada aku, fa u'adzibuhum, aku akan azab mereka azaban syadidan, dengan azab yang pedih, yang berat, fid dunya, di dunia lagi, wal akhirah, dan juga di akhirat. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka itu min nasirin, orang-orang yang akan membantu mereka, khususnya di akhirat kelak. Tak ada. Orang kafir ni tak ada siapa yang bantu mereka. Mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Adapun orang-orang kafir, maka aku, kata Allah, akan menyiksa mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat, dan mereka pula tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat menolong mereka. Jadi tuan-tuan, itu cerita Nabi Allah Isa. Allah angkat naik ke langit, dan dia akan turun di akhir zaman kelak untuk membunuh Dajjal yang datang menyesatkan umat manusia, umat-umat Nabi Muhammad di akhir zaman kelak. Ada yang ikut Dajjal, maka Nabi Allah Isa diturunkan oleh Allah dari langit
membunuh Dajjal itu, insya-Allah. Sebab itu tuan-tuan, antara doa yang Nabi ajak kita ketika kita baca tahiyat akhir, nah sebelum bagi salam tu, minta Allah selamatkan kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa Nabi ajak kita. Itu bagi salam. Allahumma inni, ya Allah semuanya aku, a'udzubika min azabil qabri, aku minta berlindung ya Allah denganmu daripada azab kubur. Minta Allah selamatkan kita daripada azab kubur. Wa min azabin nar, dan daripada azab api neraka. Wa min fitnatil mahya, dan selamatkan aku daripada fitnah hidup ni. Ni kita hidup dalam dunia ni, fitnah macam-macam, kok nu, kok ni, kok nu, kok ni, kok nu, kok ni. Minta Allah selamatkan kita daripada fitnah hidup. Wal mamat, dan fitnah ketika nak mati, nak mengucap tak boleh. Kita minta ke Allah, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada kacau bila fitnah ni Dajjal di akhir zaman kelak ni. Kita minta Allah selamatkan kita daripada kacau bilau Dajjal yang Nabi Isa akan turun bunuh dia. Tuan-tuan, Dajjal dia tak main lagi lah, tapi anak cucu dia banyak dah lah ni. Kok tu lah, kok ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita berhenti tentulah takat ni ya. Kita akan sambung ayat insya-Allah 57 setelah kita bertalaqi nanti, dan kita akan sambung ayat 57 insya-Allah dalam surah Ali Imran ini. Tuan-tuan, sedap tak sedap, kita sudah ambil masa 1 jam 40 minit kuliah kita malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wazidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang boleh menjadikan kami hamba-Mu yang baik di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami mengamalkan segala ilmu yang kami pahami daripada Quran-Mu dan daripada hadis Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk dan patuh kepadamu ya Allah. Wa min du'a wa min amalin la yurfa'. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada amalan kami yang tidak Engkau terima ya Allah. Wa min du'a'in la yusma'. Dan kami berlindung dengan kebesaranmu ya Allah daripada doa yang tidak dimakbulkan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, Engkau perelokkanlah pegangan kami kepada agama-Mu ya Allah, kerana agama sahaja yang dapat mengawal segala hidup kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, Engkau perelokkan urusan hidup kami, urusan dunia kami ya Allah, kerana di sinilah kami meneruskan kehidupan ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, Engkau perelokkan urusan akhirat kami ya Allah, karena di sanalah, di akhiratlah kami akan pergi menghadap-Mu dan menerima balasan dari-Mu ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, Engkau jadikanlah kesempatan kami hidup di dunia ini sebagai ruang dan kesempatan
untuk kami menambahkan lagi amal-amal kebajikan ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Engkau jadikanlah mati kami nanti ya Allah sebagai kerehatan kami dari melakukan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.